رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita masih membicarakan ayat yang ke-33 dalam surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Sebahagian ulama mentafsirkan man ini istifham yang berbentuk tidak. Tidak ada seseorang pun yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan melakukan amalan yang baik, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya daku termasuk orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bicarakan tentang maksud mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam beberapa kumpulan, beberapa aqsam, beberapa bahagian di kalangan manusia. Dalam kitab ini, dalam Syarah Syasawi, ada 4 golongan. 4 golongan yang dikatakan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan pertama yang mengajak kepada akidah yang betul. Kumpulan yang kedua mengajak kepada ibadah yang berpandukan kepada ijtihad, salah satu daripada mazhab 4 yang mu'tabar. Kumpulan yang ketiga mengajak kepada menjauhkan sifat-sifat yang buruk yang boleh menjauhkan ataupun menghalang seseorang itu daripada menjadi orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang-orang yang mengumandangkan azan. Orang-orang yang bang panggil orang mai semayang, mereka termasuk dalam golongan da'a ilallah, man da'a ilallah, orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam kitab azkar, ada satu hadis yang dibaca ketika azan maghrib. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Yang bermaksud, ya Allah, kini telah datang malammu dan telah berlalu siangmu, dan inilah suara-suara pendakwah-pendakwahmu, yakni suara tukang-tukang azan yang ajak orang mai semayang. Faghfirli, maka ampunilah daku. Doa itu dibaca ketika mendengar suara tukang-tukang azan yang mengumandangkan azan ketika waktu maghrib. Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Kalau tak silap doa tu lebih kurang lagu tu. Kalau untuk subuh pula kali hadza iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfirli. Kini telah datang siangmu dan telah berlalu malammu, dan inilah suara-suara pendakwah-pendakwahmu,
penyeru-penyeru kepada engkau, maka ampunilah daku. Doa tu minta Allah Ta'ala ampun dosa kita ketika nak bertukar malam kepada siang, siang kepada malam. Dan pertukaran itu bermula apabila masuk waktu maghrib dan masuk waktu subuh. Waktu maghrib tukar daripada siang kepada malam, maka kita kata siang telah berlalu, malam sedang datang. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hadza inilah iqbalu naharika, kedatangan malammu. Inilah saat malammu sudah pun tiba. Wa idbaru naharika, dan telah berlalu siangmu. Siang habis dah. Dengan masuknya waktu maghrib, siang telah pun selesai. Wa aswatu du'atik, dan inilah juga suara-suara pendakwah-pendakwahmu. Suara orang-orang yang menyeru kepadamu, yakni suara tukang-tukang azan. Azan maghrib. Disebut di situ sebagai tukang azan ni sebagai doa, sebagai pendakwah. Dan suara yang berkumandang itu disebutkan wa aswatu du'atika, dan suara-suara pendakwah-pendakwahmu. Faghfirli, maka ampunkanlah bagiku. Ampunkanlah bagiku. Kita minta keampunan kepada Allah ketika bermulanya malam, ketika bermulanya maghrib, apabila mendengar suara tukang azan. Jadi itu salah satu hadis yang menunjukkan, salah satu doa menunjukkan bahawasanya tukang azan ini adalah mereka yang termasuk dalam ayat ini. Mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada satu kata-kata yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan, dan dia melakukan amalan yang baik. Maksud amila salihan di sini iaitu imtathala amra rabbih wa jatanaba nawahiyahu. Dia menghayati ataupun ia melaksanakan apa yang disuruh oleh Tuhannya, dan ia menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhannya. Jadi makna wa amila salihan, melakukan amalan yang baik ini seperti makna at-taqwa, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-du'ati ila Allah, perlu bersifat dengan amalan salihah. Perlu bersifat dengan amalan yang baik supaya kata-katanya diterima dan memberi kesan ke dalam hati orang-orang yang diajak. Kalau dia bersifat bercanggah dengan demikian, kata lagu lain, buat lagu lain. Kata ajak orang buat benda wajib, dia pun tak buat. Ajak orang tinggal benda haram, dia tak tinggal. Maka kata-katanya susah nak diterima dan susah nak memberi kesan kepada hati-hati orang, dan sepatutnya dijauhi berdampingan dengan orang sedemikian. Orang yang kelaku dia tak seperti mana yang dia ajak. Dia ajak orang berkelakuan baik, dia tak baik, perlu dijauhi. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyebut dalam kitab Al-Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu menemani orang yang keadaannya tidak membangkitkan kamu,
dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dia tidak membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik, dan kata-katanya tidak menunjukkan suatu kata-kata yang menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, dan kata sebagian ulama yang lain, atanhan nas wa la tantahi mata talhaqil qauma ya luka' ya luka'u ya wa ya hajar as-sinni ma tastahi tasunnul hadida wa la taqta'u. Apakah kamu melarang orang lain, orang ramai, tetapi kamu tidak menghentikan larangan itu? Bilakah kamu nak boleh bersama ataupun mencapai darjat orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia? Wahai batu yang menajamkan pisau, apakah engkau tidak malu? Engkau menajamkan pisau sedangkan engkau tidak mampu memutuskan. Jadi dia umpamakan orang yang ajak orang buat baik tapi dia tak baik itu seperti batu pengasah yang menajamkan pisau. Pisau jadi tajam, boleh potong yang potong tani, batu tu tumpui. Dia bagi orang lain tajam, dia tak tajam juga. Jadi diumpamakan orang yang mengajak orang buat baik seperti batu. Dia tak buat baik. Seperti batu yang mengasah pisau. Pisau jadi tajam, boleh potong daging, boleh potong sayur. Batu tak boleh potong juga. Kerana dia bagi tajam orang lain, diri dia tak tajam. Dia habang ke orang yang suruh semayang 5 waktu, dia tak semayang. Dia habang ke orang kata berbohong tu berdosa, tapi dia hari-hari bohong. Orang lain tak bohong, dia bohong. Maka orang lain yang mendapat manfaat daripada perkhabaran, daripada kata-katanya, sedangkan dia duduk dalam keadaan duduk lagu tu juga. Dan diceritakan dalam hadis, kita cerita dah hari itu, seorang lelaki yang disiksa di dalam api neraka sehingga urat perutnya terburai keluar mengelilingi tubuh badan dia. Lalu ditanya oleh orang-orang yang mengaji, mendengar kata-kata dia. Kami dulu dengar hang kata baik, kami buat. Dengar hang larang hak jahat, kami tak buat. Lah ni kami masuk syurga. Hang pasal apa duduk dalam neraka? Maka dia jawab, dia suruh orang buat baik, dia tak buat baik. Dia larang orang buat jahat, dia tak tinggal benda jahat. Itulah akibat dalam hadis orang yang berkata yang baik tetapi tidak melaksanakannya. Berkata melarang yang jahat tapi dia sendiri tak tinggal benda yang jahat. Dan hadis itu seperti amaran yang kita baca di dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ayat 2 dan 3 dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima, kenapa, taquluna ma la taf'alun, kamu berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura maqtan, amat besarlah kemurkaan Allah, amat besarlah kemarahan Allah. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, apabila kamu berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan, iaitu benda wajib. Benda wajib kamu kata ke orang buatlah benda ni wajib, kamu yang tak buat. Benda haram kamu abang ke orang jangan buat benda ni haram, tiba-tiba kamu pergi buat benda kamu tak bagi orang lain buat. Jadi yang ni terletak kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terletak sejauh mana takut kita kepada Allah taala. Kalau kita tak takut ke Allah taala, kita kata ke orang, kita tak buat apa yang kita kata. Bahayanya orang yang bercakap, mengajak manusia kepada benda baik sedangkan dia sendiri tak tinggal benda, tak lakukan benda baik itu.
Bukan benda baik itu benda sunat, benda yang wajib. Sunat ni setakat mana mampu. Dan melarang orang daripada meninggalkan yang melakukan yang jahat tapi dia tak tinggal. Jadi kita baca ayat 2 dan 3 dalam surah As-Saff yang sama dengan ayat 44 surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamuruna, apakah kamu semua menyuruh annas, orang ramai, bil birri, dengan kebaikan. Kamu suruh orang ramai buat baik. Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu sendiri. Lupa nak suruh diri kamu buat baik. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca isi kandungan kitab. Jadi golongan macam mana ni yang suruh orang buat baik tapi dia tak buat baik ni? Golongan Yahudi ya saya dah. Yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci atas mereka itu. Orang yang dibenci yang ada ilmu yang tak beramal dengan ilmunya. Yang tahu benda tu wajib dia tak buat benda wajib. Yang tahu benda tu haram dia tak tinggal benda haram. Itu orang dibenci. Kepala mereka Yahudi. Yahudi ni kenal Nabi SAW lebih daripada kenal anak sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW dalam kitab-kitab mereka sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita kalau anak kita 10 orang, 10 perangai kita kenal. Anak kita 5 orang, 5 perangai kita kenal. Sebab siang malam duduk dengan kita daripada kecil sampai tua, maka kita kena perangai anak ni lagu ni, perangai anak A lagu ni, anak yang kedua lagu ni, hak sulung lagu ni, hak tengah lagu ni, hak bongsu lagu ni. Kena perangai masa mana dia suka, masa mana dia tak suka, masa mana dia bebai. Semua kita kena. Apa yang makanan yang dia suka, macam mana perkataan apa yang dia tak suka, kita kata apa, tarik muka macam mana. Kita kena anak kita pasal siang malam duduk dengan kita. Orang Yahudi kenal Nabi SAW macam mak ayah kenal anak sendiri. Kerana nama sifat-sifat Rasulullah tu ada dalam kitab Taurat. Satu persatu. Bila Nabi SAW diutus, mereka lah yang lawan, kepala lawan Rasulullah. Pasal mereka sayang kepada dunia yang sedikit. Kalau ikut Rasulullah, mungkin jawatan mereka, mungkin kehidupan mereka, keduniaan yang mereka dapat itu hilang. Jadi mereka bila Rasulullah diutus, mereka lah kepala yang lawan Rasulullah di Madinah. Sedangkan mereka kenal Rasulullah ni sifat dia sekian. Mereka berilmu tapi mereka tak ikut ilmu mereka. Maka mereka itu termasuk dalam Al-Maghdubi alaihim, orang yang dibenci. Sementara Ad-Dhalin orang yang beramal tanpa ilmu. Al-Maghdub yang berilmu tidak beramal. Alladzina an'amta alaihim, yang berilmu dan beramal. Dua tu ada pada dia. Jadi kita minta supaya kita duduk dalam golongan orang yang Allah bagi nikmat, iaitu orang yang berilmu dan beramal. Jangan jadi orang yang dibenci, iaitu orang berilmu tidak beramal. Jangan jadi orang sesat, iaitu beramal tanpa ilmu. Jadi al-maghdubi alaihim ni cerdik tapi tak boleh tumpang. Pasal cerdik pikul lain. Berilmu qati tapi gelong daripada ilmu dia. Al-maghdubi al-dhalin, orang yang sesat, tak cerdik tapi tak mau ikut cakap orang, tak mau ikut orang cerdik. Jadi hujung surah Fatihah menggambarkan 3 golongan manusia, 1 golongan ahli syurga, 2 golongan ahli neraka. Ahli syurga iaitu orang yang Allah bagi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau memberikan nikmat kepada mereka itu. Siapa golongan orang yang Allah bagi nikmat? Iaitu nikmat ilmu dan nikmat amalan dengan ilmu itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci atas mereka itu. Orang yang dibenci yakni orang yang berilmu dan tidak beramal. Yahudi berilmu tentang Nabi SAW, tapi bila Nabi SAW diutus, dialah lawan Rasulullah. Ramai yang lawan Rasulullah tidak beriman. Yang beriman beberapa kerat
sedikit antaranya Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Hak ramainya tak ikut pun. Yang tu berilmu tidak beramal. Dibenci atas mereka itu. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat beramal tanpa ilmu. Cina, Hindu tak masuk Islam. Mereka bukan ada kitab bah. Mereka beramal tanpa ilmu. Orang Islam yang tak pergi mengaji beramal tanpa ilmu juga. Islam dah, mengucap dah, mengaji tak mau. Kemungkinan yang dia amal itu salah, dia pun tak sedar. Maka kita diajar supaya menjauhkan diri dan minta hari-hari supaya tak masuk dalam dua golongan itu. Golongan yang pertama yang dibenci, golongan yang kedua yang sesat. Siapakah yang dibenci? Berilmu tidak beramal. Siapakah yang sesat? Beramal tidak berilmu. Dalam matan Zubat kata wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Antara dia kata lagi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wasan. Fa'alimun, maka orang yang berilmu, bi'ilmihi lam ya'malan, yang tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun min qabli 'ubbadil wasan, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jadi kenyataan dalam kitab Matan Zubat itu seperti al-maghdubi alaihim. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wasan. Sementara kenyataan dalam kitab yang sama, Matan Zubat, berkenaan dengan yang beramal tanpa ilmu, semayang tak mengaji, tiru orang, puasa pun tak mengaji, tiru orang, pakai tiru, mengaji tak. Yang tu ditolak amalannya. Dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang yang bi'ilmihi, bi kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang ya'malu bighairi ilmin, beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalan-amalannya ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi beramal tanpa ilmu dhalin, sesat. Berilmu tak beramal, al-maghdubi alaihim, dibenci atas mereka itu. Yang selamat satu ya, allazina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat ke atas mereka itu. Orang yang beri nikmat itu dua ada pada dia, berilmu dan beramal. Jadi menuntut ilmu satu nikmat, mengamalkan ilmu satu nikmat yang kedua, yang kena kembang dua-dua tu. Sehingga kan dalam kitab Qimatiz Zaman 'inda al-ulama karangan al-marhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, dia kata di antara nikmat yang Allah berikan ialah nikmatul ilmi wa nikmatul amal bimuqtadal ilmi. Nikmat menuntut mendapat ilmu dan nikmat melaksanakan tuntutan kepada ilmu. Kita dapat ilmu tentang sembahyang 5 waktu. Kita tahu sembahyang 5 waktu itu wajib. Budak darjah 1 pun tahu. Kita boleh sembahyang 5 waktu, maka kita dapat doa. Kita tahu kata wajib, kita boleh sembahyang, kita boleh buat benda yang wajib itu. Kita tahu kata berbohong itu salah, budak aja 1 pun tahu bohong salah. Kita boleh tinggalkan berbohong, maka kita sudah mengamalkan benda yang kita tahu. Jadi mengetahui satu bab, melaksanakan apa yang kita ketahui satu bab yang lain, satu keperluan yang lain, yang dinamakan dalam istilah sebagai at-taufiq. Mengetahui itu al-hidayah, melaksanakan yang kita ketahui itu adalah at-taufiq. Maka ketika ceramah orang tutup wabillahi taufiq wal hidayah, dengan Allah lah taufik dan hidayah. Dalam Quran kata wama taufiqi illa billah, taufik aku ni hanya Allah yang bagi. Taufik mana khalqul qudrah ala ta'ah, kemampuan melaksanakan ketaatan. Lawan bagi taufik al-khidlan, khalqul qudrah ala al-ma'siyah, kemampuan melaksanakan dosa. Yang tu khidlan, orang yang kecewa, yang bakal kecewa dan sedih dan menyesal kerana di hidup dia penuh dengan benda yang terlarang. Lawan dia taufik, kemampuan melaksanakan kebaikan.
Jadi kita mengetahui kebaikan satu bab. Karena ada orang tak tahu langsung kata itu benda baik. Kita mengetahui kejahatan satu bab yang lain. Karena ada orang tak tahu kata benda itu jahat. Baik dengan jahat ni kena kenal dua-dua. Mengenal benda baik untuk diamalkan, dihayati. Mengenal benda jahat untuk dijauhi. Araftu syarra la min ajlihi wa innama litawaqqihi man lam ya'rifi syarra yushiqu an yaqa'a fihi. Aku kenal benda jahat bukan untuk aku buat jahat, tapi untuk aku menjauhi kejahatan. Sesiapa yang tak kenal benda jahat, dibimbangi dia terjerumus ke dalam kejahatan dalam keadaan dia tak sedar. Dia duk merasa aku buat baik dah, sebenarnya aku duduk dalam kejahatan. Dalam surah Kahfi kata, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka mereka sudah melakukan yang terbaik. Aku duk berasa aku bela anak bini aku ni betul dah ni, elok dah. Rupanya bela pikuk lain. Orang bela anak bini buat pergi ke syurga, dia bela anak bini buat pergi neraka. Orang suruh anak dia semayang, ketika kecil dia tunggu ni tua baru nak suruh semayang. Orang suruh umur 7 tahun, dia umur 17 baru mula suruh. Siapa anak ambil SPM? Hang mangkitlah semayang subuh, doa-doa bagi dulu SPM cemerlang. Hang tinggal 5 dah. 5 baru gerak anak semayang subuh. Orang gerak aja satu. Orang gerak umur 7 tahun, dia gerak umur 17 tahun. Maka dia buat benda tak betul. Dia duk berasa betul dah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna, dan mereka mengira, mereka menghitung, mereka menganggap annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Aku merasa aku cari rezeki ni betul dah. Tak tahu kata rezeki dia cari itu kadang-kadang tak betul. Ambil hak orang. Aku merasa aku cakap ni elok dah. Dia tak tahu cakap dia tu berdosa. Aku merasa aku tengok ni tak apa. Tak tahu kata dia tengok tu terlarang. Banyak benda dia buat, dia merasa betul tapi tak betul kerana dia tidak berilmu. Allah jelaskan golongan itu dalam suratul Kahfi. Dalam surah Yunus pun cerita. Dalam surah Yunus peringat bahawasanya ada golongan yang merasa lega dengan kehidupan dunia yang ada, tetapi dalam bab agama dan akhirat dia tak kenal. Dia rasa kehidupan dunia ni elok dah. Kalau dia buat bendang, aku ni pakar bendang. Kalau dia pegawai kerajaan, aku ni pakar dalam bidang aku. Kalau dia nelayan, aku pakar tangkap ikan. Dia rasa lega dalam kepakaran yang dia miliki. Tetapi ayat-ayat Allah dia tak faham. Surah apa? Ayat 7 surah Yunus. Ayat 7 surah Yunus, muka surat 209. Surah Yunus juzuk 11. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Dia tak takut pada akhirat. Dia tak harap supaya dia berjumpa dengan Allah dengan pertemuan yang membahagiakan. Kita nak mati, nak jumpa Allah, kita mau ke pertemuan kita dengan Allah, pertemuan yang bahagia, maka kita siap bekal banyak-banyak Allah ni. Dengan ketaatan, dengan menjauhi dosa, dengan beristighfar dan bertaubat setiap hari. Dia tak mengharapkan dan tak takut kepada pertemuan itu. Tanda dia tak takut, waradu bil hayatid dunya, dan mereka reda, mereka senang dengan kehidupan dunia. Kereta dah ada, duit dah ada, rumah dah ada, kawan dah ada, jawatan dah ada, pangkat dah ada. Bab dunia main bersembang dengan aku 24 jam boleh.
Sembang bab apa? Bab politik. Bab apa? Bab kereta, bab rumah, bab cari duit. Sembang bab makan, semua aku boleh. Dia pandai masak, sembang bab tom yam, dia hurai bab tom yam. Sembang bab cucuk badak, dia hurai cucuk badak. Ni nak buka puasa ni, nak puasa ni tak? Hampa tak arti buat cucuk mai kat aku. Aku pakar cucuk. Pakar masak. Bab dunia dia boleh sembang pada celik mata sampai pejam mata. Bab akhirat baca Fatihah tak tahu makna. Bab akhirat ikhfa dengan idgham tak tahu beza. Bab akhirat tak kenal sifat Allah. Bab akhirat tak ada alam minda dia. Syarat takbiratul ihram pun tak lepas. Bab agama dia tak tahu. Dia rasa lega, aku bab dunia semua aku miliki dah. Siang malam duk bahas dalam grup WhatsApp, duk bahas dalam Facebook bab dunia. Waradu bil hayatid dunya. Mereka sudah merasa senang dan redha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia. Lega dah bab dunia, aku tak ada fikir dah. Duit aku berlambak dah dalam bank. Jawatan aku dah pangkat besar, gelaran aku pun hebat. Penyokong dan kawan-kawan aku pun dah ramai. Tapi masalah yang dia tak rawat dalam diri dia, hujung ayat menyatakan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat Quran dia tak erti apa satu. Baca pun tak erti. Baca erti, faham pun tak sebab tak pengaji. Ayat kami dia lalai. Ini penyakit yang ada kat dia. 3 penyakit. Penyakit pertama, la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Tak bimbang tentang pertemuan dengan Allah di akhirat. Tak bimbang dengan hari kematian yang dia nak jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak balas balik sesuai dengan apa yang dia buat di dunia. Buat baik balas baik, buat jahat sebaliknya. Dia tak ada takut dan bimbang dengan hari dia nak berjumpa Allah. Satu. Yang kedua dia rasa lega dengan kehidupan dunia. Lega dah, bab dunia ni aku boleh macam-macam dah. Duit dah ada, rumah dah ada, keluarga dah ada, pangkat dah ada, ilmu pengetahuan tentang dunia aku reti dah. Tanya ahli sukan aku kenal, tanya pelakon aku kenal, tanya artis aku kenal. Bab dunia tak saduk kelentong aku, semua aku pakar dah. Tapi bab akhirat, ayat Allah aku tak faham sampai hari ini. Mengaji Quran baca tak betul yang berketua. Hak betul pula tak mengaji tafsiran dan makna, tak faham apa satu. Baca Yasin setiap malam Jumaat. Kalau orang baca Yasin terlekat, kita boleh sambung. Apa maksudnya surah Yasin? Tak pernah dengar orang mengajak. Surah Yasin boleh hafal, ayat makna Yasin tak tahu apa satu. Lalai tentang ayat Allah, tak dikikih kejahilan itu, tak ditukar kepada pengetahuan. 3 penyakit ini bahaya. Tidak takut kepada nak mati, rasa lega dengan keduniaan yang sedang dimiliki, rasa tenang dengan keduniaan yang sedang dia perolehi, dan yang terakhir dia tidak faham, dia lalai, tak ingat, tak peduli kepada ayat Allah. Bukan semesti dengar dah hafal dan ingat macam orang hafal Quran, tak. Yang penting kita faham ayat ni suruh buat apa, ayat ni tak bagi buat apa. Ayat ni tak bagi terlibat dengan riba. Ayat ni suruh terlibat dengan jual beli. Maka kita tahu riba terlarang, kita tak buat dengan benda riba. Mana kita tak lalai daripada ayat Allah dalam bab riba. Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Apabila 3 perangai ini ada kepada manusia, Allah Ta'ala sambung dalam ayat ke-8, mereka bakal masuk neraka. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu akan menempati tempat tinggal di dalam neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Mereka lakukan perkara syirik, mereka melakukan perkara dosa kerana mereka lalai daripada ayat Allah. Ayat ni bagi amaran, jangan duk fikir dunia saja siang malam. Jangan duk pandai bab dunia saja. Kalau dia berniaga kedai runcit, dia hurai buat kedai runcit 5 jam pun tak apa. Pasal pakar dalam niaga. Kalau dia buat benang, dia boleh hurai buat benang.
Racun apa bagui, baja mana bagui, bila nak tabung baja, bila nak cabut rumput, bab bendang siang malam, gerak pukul 4 pagi boleh bersyarah. Pasal dia pakar bab dunia. Quran kata waradu bil hayatid dunya. Dia rasa lega bab dunia, aku tak ada siapa boleh kelentong aku. Siang malam boleh fikir bab dunia, boleh bersembang bab dunia, boleh mimpi dunia. Wa tama'annu biha, rasa tenang dengan dunia. Ha, lega dah, aku bab dunia memang hebat. Duit aku pun berlambak-lambak dah. Duk syok dengan bab dunia. Bab nak mati tak tahu bila ni, tak bersedia. Maka itu penyakit yang perlu dijauhi. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Bab ayat Allah dia lalai, dia tak ingat maksud ayat Allah. Ingat lafaz kena hafal Quran. Kita tak hafal Quran. Juzuk amma pun tak ingat. Qul huwallah boleh gagah. Tapi maksud qul huwallah dia tak mengaji. Tak ada masa aku nak baca bagi erti sikit. Inna a'tainakal kautsar, apa maksud? Supaya dia ambil pengajaran daripada ayat itu. Kita baca Quran bukan nak ambil hukum. Nak ambil hukum tu ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama besar baca Quran istimbatan, untuk memetik hukum daripada ayat Quran. Kita baca Quran i'tibaran wa'izatan, untuk ambil pengajaran, ambil nasihat, ambil panduan daripada nasihat Quran. Oh, baca-baca ni ayat riba, oh jauhi riba. Ni ayat suruh tutup aurat. Ni ayat tak bagi mengumpat. Kita tahu ayat-ayat tu. Jadi kita buat macam mana ayat tu suruh. Dalam surah Al-Hujurat ayat tentang tak bagi mengumpat. La an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam surah An-Nur ayat suruh tutup aurat. Qul lil mu'minina, katakan kepada orang perempuan adalah yudnila min jalabibihinna, melabuhkan jilbab, melabuhkan tudung mereka, suruh tutup juyub, dada mereka. Itu ayat tentang suruh tutup pakai kain kelumbung yang menutup dada mereka. Dalam surah An-Nur kita tak ingat ayat Quran, tapi kita tahu ayat ni duk tani, atau ayat ni maksud dia sekian. Ayat suruh jaga mata dalam surah An-Nur juga, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan orang kepada orang beriman jaga mata mereka, lelaki dan perempuan. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Ayat yang tak bagi riba dalam surah Al-Baqarah, ayat suruh derma fi sabilillah dalam surah sekian. Jadi kita tahu ayat, maksud ayat tu dan kita hayati, maka kita tak termasuk orang yang lalai daripada ayat Allah. Jadi ayat 7 dan 8 surah Yunus ini, muka surat berapa? 209, juzuk yang ke-11, memberi peringatan jangan kita lega dengan keduniaan yang kita miliki. Kita jadi doktor, pakar dalam perubatan, kita jadi engineer, kita jadi YB, silakan nak jadi apa pun, tapi ayat Allah jangan lupa. Bukan berarti ingat ayat, tapi ingat hak ayat tu wajibkan, hak ayat tu haramkan. Yang tu kita kena ingat, yang mana dia suruh, yang mana dia larang. Nak ingat tu kena mengaji. Nak mengaji 30 juzuk daripada awal sampai habis, tak ada orang mengajar tempat kita. Maka ada masa lapang kita baca sendiri, tengok maksud. Walaupun sehari 1, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, lepas tu kita sambung, kita tadabbur Quran itu, meneliti maksud Quran itu, mengundang fadilat yang besar. Jadi ayat ni cerita jangan sampai kita lalai daripada ayat Allah. Ada hadis kata, innallaha yabghadu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang alim tentang dunia, jahil tentang akhirat. Tentang dunia dia pakar, tentang akhirat tak tahu apa. Pasal tak mau mengaji. Orang ni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Kata dalam sebuah hadis. Jadi ayat 7, ayat 8 surah Yunus memperingatkan kepada kita jangan kita lalai kepada akhirat. Surah Fatihah mengajak orang yang mendapat nikmat berilmu dan beramal. Orang yang dibenci berilmu tidak beramal. Orang yang sesat beramal tidak berilmu. 3 golongan. Berilmu tak amal tak jadi, beramal tak berilmu tak jadi,
yang bermanfaat, berilmu dan beramal. Itulah golongan yang mendapat nikmat. Walaupun kita dapat, kalau dekat dapat nikmat makan, orang kafir pun boleh makan minum. Dapat nikmat duit, orang kafir kadang duit banyak pada kita. Dapat nikmat rumah mereka kadang lebih besar pada kita. Dapat gelaran apa? Tan Sri, orang kafir pun ada Tan Sri. Kalau tekat nikmat lagu tu sama kita dengan orang bukan Islam. Tapi nikmat beriman, mengucap 2 kalimah syahadah, menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, yang ni bukan semua orang dapat. Orang yang sedar ya, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mengamalkan ilmu, dia dapat kerana dia pulun. Hatta sedar dia kata tak mau mengaji, tak larat mengaji lah, dulu mengaji lama dah. Biar pergi kat depa nak mengaji, tanpa amal pun lah, tekat mana ada lah, hak kerti lah. Boleh amal hak ni sudah lah. Tak usah duk teruk-teruk lah. Kok lain dia pulun, kok tu tak mau. Maka dia meninggalkan 2 nikmat yang dia pohon dalam Fatihah. Dalam Fatihah, orang yang kau bagi nikmat, yakni orang yang berilmu beramal, yang ditafsirkan, yang diregukan dengan ayat 69 surah An-Nisa, iaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu orang dapat nikmat. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama dengan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, itulah teman yang terbaik. Jadi ayat yang kita baca di sini, wa amila salihan, mengajak kepada kita supaya kita mengamalkan. Bukan sahaja kita tahu, bukan sahaja kita mengajak kepada orang lain. Faman lam yu'athir kalamuhu fi nafsihi fala yu'athir fi ghairi bil aula. Siapa yang kata-katanya tidak memberi kesan yang baik kepada dirinya, macam mana nak bagi kesan yang baik kepada orang lain? Sudah tentu ke orang lain lagi teruk. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat ta'limu. Wahai orang yang mengajar orang lain, kenapa engkau tak ajak dirimu dulu? Tasifud dawa'a lidhis siqami wa ziddana kaima yasahha bihi wa anta saqimu. Engkau cerita ke orang ni ubat sekian ke orang sakit, engkau sakit, kau tak berubat. Ada orang pergi jual di pasar malam ubat jerawat bagi elok muka dia berutu lah. Kawan nak beli tu kata, macam mana hang jual ubat jerawat kat kami? Muka hang pun ada jerawat. Dia kata, hak saya ni zaman dulu tak kira. Zaman muda dulu tak ada nak buh ubat ni. Dia kata, tu yang jadi aku ni. Dia nak jual ubat bagi muka elok, muka dia yang teruk. Orang nak beli pun bikak 2 kali. Hang pun tak lega bagi ubat kat kami. Jadi dikatakan sini, kamu cerita ubat untuk orang sakit ni supaya orang tu sihat. Kamu sakit tak makan ubat. Habak kat orang boleh. Misi bila orang main berubat kat dia cucuk orang tu, syok. Tangan dia nak kena cucuk, dia lari. Dia kata cucuk orang tak apa, dia apa sakit, aku tak sakit. Ni aku nak kena cucuk vaksin, ni aku riau juga. Jadi ada orang dia kira berubat dia tak mau. Bagi ubat kat orang, dia paksa makan. Dia tak mau makan ubat. Diumpamakan sedemikian. Kamu cerita ubat kat orang sakit, supaya orang sakit tu makan ubat lah, kamu cerita dia dan dia sihat, tapi kamu sakit tak makan ubat. Ibda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Mulakan dengan dirimu. Kalau kamu mulakan dengan dirimu, kamu orang bijak. Kerana fahunaka yasma'u ma taqulu wa yashtafi bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. Ada orang yang mendengar kata-katamu, lalu dia ikut apa yang kamu kata, dia dapat manfaat daripada pengajaran yang kamu bagi. Tapi kamu duk legulain juga. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang satu perangai, tapi kamu buat perangai itu, ini amatlah buruk. Jika engkau lakukan, amatlah mudaratnya, besar mudaratnya. Kesimpulan dia, dakwah kepada Allah tidak memberi manfaat melainkan daripada hati yang menasihati dirinya dahulu. Orang yang penyakit yang berat, apabila orang yang menyeru kepada Allah, pendakwah yang hebat, apabila
mereka itu mengajak manusia kepada kebaikan, mereka mengajak diri mereka dulu kepada kebaikan. Nak ajak orang supaya buat baik, dia ajak diri dia dulu kepada kebaikan. Nak nasihat orang, dia nasihat diri dia dulu sebelum dia nasihat kepada orang. Maka dia timbang, aku duk kata ke orang ni aku buat ke tak? Kalau aku tak buat, aku kenapa baik? Aku duk larang orang jangan buat benda haram ni, aku duk buat juga benda haram, aku kena bertaubat segera. Supaya manfaat kepada diri kita dan berpindah juga kepada orang lain. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tanya dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. وكنت رحيما هاديا